di atas keprihatinan 14 ahli yang berhormat terhadap kementerian saya yang membahaskan serta menyentuh perkara di bawah bidang kuasa MOT. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin memulakan jawapan perbahasan Kementerian Pengangkutan dengan menjawab tuduhan-tuduhan yang telah dilemparkan oleh Yang Berhormat Seremban, mantan Menteri Pengangkutan. Pertamanya adalah berkaitan dengan projek Klang Valley Double Track Fasa 2 KVDT 2. Yang Berhormat Seremban mudah lupa, tetapi rekod tetap ada. Beliau telah memberitahu jemaah menteri pada 19 September 2018 bahawa kos projek KVDT 2 dapat dikurangkan jika dilakukan secara tender terbuka. Namun, beliaulah yang mengangkat memorandum jemaah menteri pada 5 Julai 2019 untuk menganugerahkan projek KVDT 2 secara rundingan terus kepada Syarikat Daya Maju LTAT atau dengan nama singkatan DMLTAT. Yang Berhormat Seremban lupa juga, beliaulah yang telah mendengar pembentangan mengenai kajian harga anggaran yang jauh lebih rendah bagi projek KVDT 2 oleh syarikat Opus Consultants dan Berhad, satu-satu anak syarikat Khazanah Nasional Berhad, sebanyak 2 kali pada tahun 2018. Yang Berhormat, ketika Yang Berhormat buat tuduhan itu, saya berada di Katil Hospital. Biarlah saya habis dulu. Ada masa saya bagi. Saya tak lari, Yang Berhormat. Okay? Bagi masa namun, sekarang. perkara yang dapat memanfaatkan rakyat dan negara ini tidak dimaklumkan oleh Yang Berhormat Seremban ketika menjadi menteri kepada jemaah. Itu salah. Yang Itu Berhormat, fakta yang salah, Yang Berhormat. Kalau laporan itu fakta Opus, yang salah. Ulasan Yang Berhormat. Yang Berhormat, tolong. Yang Berhormat Menteri tak bagi, sedang menjawab. mengeluhkan Dewan. Tak apa, saya akan bagi. Tak Saya betul. janji saya akan. Dia Saya mengeluhkan anak jantan, Dewan. saya tak lari. Tak apa. Dia tipu Betul. fakta. Biar saya habis dulu. Perintah tetap Yang Berhormat Seremban. menyeleweng. Yang Berhormat Seremban telah membangkitkan beberapa isu. Kita benarkan Yang Berhormat Menteri untuk menjawab, ya. Itu cara kita berbahas. Yang Berhormat Seremban, kalau laporan Opus Consultant itu tidak formal, kenapa Yang Berhormat mencadang kepada Kementerian Kewangan pada masa itu untuk mempertimbangkan Opus Consultant sebagai perunding penyemak bebas ICC? Surat niat atau letter of intent juga telah pun dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan pada masa itu kepada Opus Consultant. Cuma sebelum surat setuju terima sempat dikeluarkan, kerajaan PH telah runtuh. Ini hakikat. Tak boleh lari. Datuk Yang Pertua, ada Jelasan. juga perkara Yang Berhormat Seremban. Bagi jalan lah. Sekejap. Bagi jalan Di untuk mana bahas. beliau mengesahkan di Dewan Yang Mulia ini pada 9 Julai 2019 bahawa KTMB sebagai pengguna landasan kereta api telah menulis surat pada 21 Februari 2019 kepada Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Kewangan yang menyatakan kebimbangan mereka sekiranya syarikat DMLTAT dikurniakan projek KVDT 2 secara langsung. Tak apa, saya bagi sekejap lagi. Antara perkara yang dimaklumkan pada Yang Berhormat Seremban, termasuklah kelemahan syarikat berkenaan dalam projek KVDT Fasa 1, termasuk kelewatan, peralatan yang tidak mencukupi dan pekerja kompeten yang tidak mencukupi. Sekiranya projek KVDT 2 dianugerahkan kepada syarikat tersebut, sumber yang sama akan digunakan untuk kedua-dua fasa KVDT, menyebabkan masalah yang lebih besar kepada kedua-dua fasa. Ini antara perkara yang telah dimaklumkan oleh Yang Berhormat. Apa yang disebut oleh Yang Berhormat Seremban dalam pembahasan Belanjawan 2021, beliau ada mengemukakan beberapa perkara termasuk tuduhan yang tidak berasas oleh syarikat berkenaan. Okey. Keputusan untuk menamatkan surat setuju terima projek SST KVDT 2 di mana perjanjian rasmi projek belum ditandatangani bukan keputusan seorang insan bernama Wee Ka Siong, bukan saya sendiri, tetapi dibuat oleh jemaah menteri selepas mempertimbangkan pelbagai input termasuklah pandangan Jabatan Peguam Negara. Kementerian Pengangkutan Malaysia telah menyenaraikan baik buruk dalam mempertahankan keputusan yang telah dibuat oleh kerajaan PH dan penamatan SST dalam memorandum kabinet yang berkenaan. Semasa mengesahkan minit berkaitan keputusan,
untuk menamatkan SST pada 2 hari bulan September 2020, Kementerian Pengangkutan turut mengemukakan pandangan pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bertarikh 1 September 2020 yang mengesahkan bahawa perolehan projek KVDT zaman PH tidak dilaksanakan mengikut prosedur perolehan kerajaan semasa dan Itu lagi satu merumuskan tipu. projek tersebut Itu lagi satu fakta yang menipukan, sepatutnya mengerirukan. ditawarkan Dewan yang berhormat tipu. secara tender terbuka. Yang berhormat, Apa yang tidak mengikut prosedur? Yang Kita berhormat. bawa dalam kabinet juga. saya sedang membaca satu fakta Yang berhormat satu mengerirukan surat Dewan. yang telah dikeluarkan Siapa yang oleh buat Ketua projek ini? Suruhanjaya. Yang Berhormat. Yang Berhormat Seremban. Tolong. Nanti Yang Berhormat Menteri akan beri laluan. Ya? Ya. Silakan. Dia Berhormat, tipu. tak sabar dia nak dengar fakta ini. Bukan saya tak sabar, Saya- tetapi yang berhormat tipu. Yang Yang berhormat Berhormat. mengerirukan Dewan. Yang berhormat, Saya cabar. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Pohon bawa bertenang. Kita dengar dulu apa yang Berhormat Menteri cakap. Jangan cakap macam tu. melenting ni pasal apa? Jangan cakap macam tu. Kita Saya- dengar dulu. Yang Berhormat. Yang berhormat, Yang Berhormat. Yang Berhormat Seremban. Please. Yang berhormat, Silakan. fakta ni yang saya sampaikan, kalau ada apa-apa unsur yang saya menipu, saya letak jawatan. Saya cuma beritahu pada 1 September 2020, Ketua Pesuruhjaya SPRM menulis surat kepada saya. Saya maklumkan kepada Kabinet yang mana Datuk Seri Azam Baki kata dalam suratnya, dia kata perolehan projek KVDT zaman PH tidak dilaksanakan mengikut prosedur perolehan kerajaan semasa dan merumuskan projek tersebut. Siapa yang bagi projek itu? Projek itu diberikan oleh Leo Tong Lai. Kamu pun menjadi kabinet masa itu. Yang Berhormat Seremban. Yang Berhormat Seremban. Kita dengar jawapan Yang Berhormat Menteri. Yang berhormat, Tolong. Yang berhormat, ketika Yang berhormat jadi menteri, bernama menyiarkan satu berita dengan besar pada tahun 2018. Yang berhormat sendiri yang kata buat tender terbuka, harga dia akan. Memang betul kita dah buat tender terbuka. Tetapi siapa yang bagi projek itu? Tetapi Projek itu dah diberikan kenapa- oleh Leo Tiong Lai. Kenapa? Leo Tiong Lai yang bagi projek itu. Tengok, Yang berhormat, You apa? Yang Berhormat. Wah, ini bukan cara kita berbahas lah, kan? So, bawa bertenang. Kita dengar dulu apa yang Berhormat Menteri cakap. Lepas tu, nanti kalau ada masa, kita beri laluan. Yang Berhormat Menteri, silakan. Yang berhormat, saya tak nak bertengkar macam tu. Saya cuma kata 2018 mantan menteri kata buat secara tender terbuka. 2009 hakikatnya lah ditawarkan secara rundingan terus. Itu saja. Itu adalah komen daripada SPRM. Adakah itu salah? Adakah itu salah? Saya nak tanya. Dato' Yang Tadi Dipertua, you cakap SPI kata itu prosedur salah. Saya nak tanya, adakah itu salah? kalau Yang berhormat tak setuju, boleh berunding dengan Ketua Pesuruhjaya. Jangan ambil SPIM. Itu Kamu yang surat. cakap. Itu Yang berhormat surat. yang cakap dalam Dewan Yang Mulia ini. Yang Berhormat. Yang berhormat yang tuduh kita kata prosedur itu salah. Prosedur yang sama diguna pakai oleh dulu. Yang Kita berhormat. buat bagi balik sebab kita tak mahu ada implikasi perundangan. Itu masalah sebab projek itu diberikan oleh Leo Tong Lai. You are part of the... Alright. Tolong, Yang Berhormat. Yang Berhormat Seremban. Yang Berhormat Seremban. Bawa bertenang. Nanti high attack nanti. Yang Berhormat Menteri, silakan. Ya. Yang berhormat, saya bertenang. Saya minta jangan cakap biar saya habiskan dulu. Belum Ya. habis lagi. Yang berhormat melenting sebab Yang berhormat tak nak tahu fakta dia. Saya baca apa Dia tahu yang semua kami- fakta tu. Saya Tak payah nak putar belit, Yang Berhormat. tak pernah. Yang berhormat, kalau surat tu Saya tidak nak tanya wujud, sekarang, Yang berapakah implikasi perundangan? How much the government have to pay? Sekejap, saya akan baca. Baca. Kenapa ni? Itulah, Yang Berhormat. Silakan, Menteri. Ya. Dato' Dan Pertua mengenai tuduhan dalam affidavit Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat DMLTAT bertarikh 27 Oktober 2020 yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Seremban, ia adalah satu fitnah dan pembohongan. Setelah menerima affidavit tersebut, saya telah meminta nasihat undang-undang
termasuk daripada PUU MOT, dan dinasihatkan supaya membersihkan nama saya melalui proses perundangan kerana affidavit tersebut dilindungi oleh absolute privilege principle. Namun, saya telah menjangkakan perkara ini akan dipolitikkan. Walaupun saya tak sangka Yang Berhormat Seremban yang mempolitikkannya. Memandangkan rekod beliau yang memperjuangkan tender terbuka bagi projek KVDT sebelum ini. Saya telah memaklumkan kepada jemaah menteri mengenai kewujudan affidavit tersebut pada 6 November 2020 sebelum Yang Berhormat bawa di Dewan Rakyat. Dan pegawai yang bersama dengan saya dalam perjumpaan dengan syarikat tersebut juga telah membuat laporan polis pada 5 November 2020 untuk menolak segala tuduhan fitnah yang dilemparkan sebelum perkara ini diputarbelikkan oleh Yang Berhormat Seremban. Saya cuma kata oleh kerana itu dalam mahkamah, saya tidak mau subjudis, saya tak komen merit kes itu. Sebab tu saya kata, apa yang Yang Berhormat lemparkan kepada saya rasa terpanggil untuk menjawab. Sekali lagi, saya mencabar Yang Berhormat Seremban untuk mengulangi tuduhan atau sindiran beliau di luar Dewan Yang Mulia, bahawa saya telah menamatkan SST kepada syarikat DMLTAT untuk kepentingan peribadi saya. Saya pasti akan mengambil tindakan undang-undang untuk membersihkan nama saya. Sebagai bekas Menteri Pengangkutan, jelasnya Yang Berhormat Seremban menedari isu sebegini. Saya menasihati Yang Berhormat supaya berbicara dengan hati terbuka dan berhenti menjadi jurucakap syarikat berkenaan. Biarlah mahkamah yang tentukan. Saya jurucakap kepada rakyat. Ini parlimen. Saya dilantik oleh rakyat untuk menjadi jurucakap kepada rakyat. Ini Yang Berhormat, itu jawapan Yang Berhormat Menteri. Sebenarnya boleh saya komen sikit tak? Yang Berhormat, sebenarnya kalau kita ikut peraturan 66(3), apabila kita membahaskan pada peringkat dasar mengenai bajet ni, dia kata perbahasan hendaklah dihadkan kepada dasar-dasar am dan pentadbiran kerajaan berhubung dengan rang undang-undang perbekalan dan kedua-dua anggaran-anggaran biasa dan pembangunan. Saya terpanggil untuk bertanya sama ada perkara yang kita berbahaskan ni adalah berhubung dengan rang undang-undang perbekalan atau tidak. Datuk Betul, kan? Saya dah jawab. Perkara yang saya bahaskan memang ada berkenaan dengan rang perbekalan. Sebab keputusan yang dibuat oleh AITAM memberikan implikasi perundangan kepada kerajaan yang mungkin perlu membayar pampasan yang besar kepada syarikat tersebut. Itu yang saya bangkitkan. Sebab itu memberikan implikasi kewangan kepada kerajaan. Dia mengambil satu keputusan tanpa mengambil kira implikasi perundangan dan kewangan kepada kerajaan, kepada rakyat. Andaikan ia adalah mengenai rang undang-undang perbekalan dan kedua-dua anggaran-anggaran biasa dan pembangunan, maka kita dengarlah Yang Berhormat Menteri menjawab. Kerana ianya telah dibangkitkan. Silakan. Datuk Yang di-Pertua, saya nak berjelaskan di sini, itu keputusan oleh saya. Satu keputusan yang telah dijilidkan sebagai 1 minit Jemaah Menteri pada 28 Ogos 2020 dan disahkan sekali lagi, dibincang sekali lagi dan diperakui dan dijilidkan pada 2 September 2020. Apa kena-mena dengan saya? Kalau Yang Berhormat kata tak ada pandangan lain Yang Berhormat, saya boleh buka. Jilid tu ada. Kalau dicabar di mahkamah kita boleh buka. Tidak ada masalah. Jadi merit case, asas pertimbangan berapa banyak, semua dinyatakan dengan jelas termasuk pandangan dari semua pihak. Jadi saya nak jelaskan, Yang Berhormat boleh berhujah. Tapi hak kita untuk menerangkan apa yang sebenarnya berlaku. Mengenai tuduhan bahawa hak LTAT akan terjejas. Susulan daripada penamatan SST kepada syarikat DMLTAT. Saya boleh mengesahkan di sini bahawa Jemaah Menteri telah membuat keputusan bahawa sesiapa yang memenangi tender bagi projek KVDT 2 yang akan dibuat kelak perlu bekerjasama dengan LTAT di mana penglibatan LTAT sebagai rakan usaha sama boleh dijadikan sebagai syarat wajib dalam tender baru projek KVDT 2 untuk melindungi kepentingan LTAT dan kontraktor Bumiputra. YB Seremban, kalau tak pasti, jangan buat andaian yang bukan-bukan. Perkara ini telah dibincangkan, diminitkan dalam Jemaah Menteri. Saya nak sahkan sekali lagi pada 2 September 2020. Peratusan kemajuan projek keseluruhan yang dikemukakan Yang Berhormat, oleh sekarang yang bawa kes terhadap kerajaan termasuk LTAT. Yang bawa Yang Berhormat Seremban, saya telah bagi banyak kelonggaran
saya telah bagi banyak kelonggaran kepada Yang Berhormat Seremban. Silakan Mat, Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat ada 15 minit belasah saya. Saya duduk di Katil Hospital dengar saja. Inilah peluang untuk saya terangkan fakta dia. Itu Silakan, saja. silakan. Kalau Yang Berhormat setuju kita boleh bincang di luar. Cabar saya cabar Yang Berhormat buat sendirian di luar sekali lagi. Peratusan kemajuan projek keseluruhan yang dikemukakan oleh projek DMLTAT kepada Kementerian Pengangkutan adalah 12% sahaja setakat 13 September 2020 dan bukannya 24% seperti mana yang dikatakan oleh Yang Berhormat Seremban. Datuk Yang Pertua, Yang Berhormat Seremban juga telah membangkitkan isu mengenai penarik balikan pengecualian dasar kabotaj untuk menggunakan kapal asing bagi memperbaiki kerosakan kabel dasar laut seperti yang diluluskan oleh Kerajaan PH pada tahun lalu. Untuk makluman Yang Berhormat, keputusan untuk membatalkan pemberian pengecualian dasar kabotaj bagi kerja pembaikan kabel tersebut telah dimaklumkan kepada Jemaah Menteri pada 13 November 2020 iaitu sebelum Yang Berhormat bangkit di Dewan Rakyat. Dan keputusan tersebut telah dibuat berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan seperti berikut. Pertama, mengurangkan aliran keluar wang asing dalam bentuk bayaran freight atau perjanjian penyewaan kapal charter party dan insurans di dalam balance of payment account negara. Kedua, mengurangkan kebergantungan negara kepada kapal asing dengan meningkatkan penyertaan syarikat perkapalan tempatan dalam perkhidmatan domestik. Ketiga, membina kapasiti perkapalan domestik dan meningkatkan keupayaan dalam sektor perkhidmatan domestik. Keempat, meningkatkan kepakaran teknikal melalui pembangunan sumber manusia dalam kalangan warga tempatan. Penjelasan. Dan kelima, memastikan keselamatan dan kedaulatan negara terjamin dengan mengurangkan pengoperasian kapal asing Penjelasan. di perairan Bagi jalan Malaysia. dah. Saya bagi sekejap. Saya habis 2-3 pendengar lagi. Okay? Untuk makluman Yang Berhormat, kebanyakan negara di dunia mengamalkan dasar kabotaj yang ketat, iaitu 91 buah negara di dunia, termasuk negara-negara jiran kita seperti Indonesia dan Filipina. Sebagai contoh, di Indonesia, hanya kapal daftaran Indonesia, iaitu kapal tempatan saja yang dibenarkan untuk beroperasi. Amerika Syarikat, negara yang sering menegakkan konsep pasaran serta persaingan terbuka, juga mengamalkan dasar kabotaj yang amat ketat bagi melindungi sektor perkapalannya. Datuk Yang Pertua, mengambil 3 pertimbangan-pertimbangan disebutkan tadi, berdasarkan pada 2 siri perbincangan yang dipromosikan oleh saya sendiri bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Jabatan Laut Malaysia, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Telekom Malaysia, Time.com Berhad dan Persatuan Pemilik Kapal Malaysia masa pada 8 September 2020 dan 8 Oktober 2020, maka dengan kuasa yang diturunkan pada Menteri Pengangkutan di bawah Seksyen 65U Ordinans Perkapalan Saudagar 1952, saya telah meluluskan pembatalan pengecualian berkenaan yang diwartakan PU B592 berkuat kuasa mulai 15 November 2020. Sekejap lagi, satu menit lagi. Untuk makluman ahli Yang Berhormat juga, Kementerian Pengangkutan telah membangunkan sistem elektronik DSL, iaitu EDSL, untuk mempermudahkan permohonan lesen perkapalan dalam negeri dan domestic shipping license bagi membenarkan kapal asing untuk melaksanakan aktiviti tertentu setelah masa mengesahkan ketiadaan kapal tempatan yang boleh melaksanakan projek yang dipohon oleh kapal asing tersebut. Pengecualian DSL dapat diproses dengan lebih cepat dan ianya secara langsung telah mencepatkan pelaksanaan projek pembaikan kabel dasar laut oleh kapal asing. Sekiranya benar-benar perlu. Yang Berhormat Seremban, tanggungjawab Kementerian Pengangkutan adalah melindungi kepentingan rakyat Malaysia dan memupuk industri perkapalan domestik. Keputusan ini bukan suatu keputusan unilateral seperti mana ini dakwa. Sesi-sesi libat urus telah dibuat sebelum ini. Persatuan Pemilik Kapal Malaysia telah menyampaikan penghargaan kepada Kementerian Pengangkutan atas pembatalan pengecualian dasar kabotaj yang telah diberikan. Ianya bermula daripada tahun 1980 apabila zaman Yang Berhormat Seremban jadi menteri beri pengecualian. Dan sebab itulah setelah masa membangkitkan isu ini, kenapa tidak bagi peluang kepada mereka kalau ada kapal tempatan, apakah salahnya kita beri pada kontraktor tempatan? Bagi yang jalan. mereka gunakan di Malaysia. Bagi jalan. Dan Ada sebab tak itu, syakat? saya bagi Yang Berhormat
Jangan bertenang. Sudah, bertenang. masa sudah habis. Saya bagi okey, Yang Berhormat, tanya. Masa sudah habis pun tak bagi. Tanya Yang Berhormat, tak apa. Tipulah ni. Saya akan sambung. Yang Berhormat, saya bagi peluang, jangan tak ambil peluang ni, tanyalah. Yang Berhormat, saya nak tanya yang pertama. Berapa syarikat yang ada buat bisnes ini? Dasar kabotaj yang saya bagi pengecualian bukannya untuk keseluruhan. Hanya untuk satu segmen, iaitu untuk pembaikan kabel repair. Betul ada syarikat tempatan yang terlibat dalam kabel laying, iaitu memasang kabel. Tetapi syarikat-syarikat telekomunikasi ini memerlukan syarikat yang membuat repair dengan kadar yang cepat. Kadar tempoh masa yang diperlukan mengikut satu kajian, Malaysia memerlukan 27 hari sebelum kabel repair itu dapat dibuat. Itu sebabnya saya bagi pengecualian untuk memudahkan proses itu. Dan seperti yang mana dikatakan oleh Google, oleh Facebook, ini antara faktor yang penting untuk mereka melabur dalam negara kita untuk data center. Tetapi apa yang dibuat oleh Yang Berhormat telah memberikan satu kesan kepada syarikat-syarikat ini yang mungkin hilang keyakinan kepada Malaysia untuk mereka melabur dalam data center di Malaysia kerana masa yang diperlukan itu panjang. Jadi apa yang kita buat ialah memastikan kepentingan negara dari segi keseluruhannya. Bukannya kepentingan satu dua syarikat. Yang syarikat itu memang tak ada kapal pun sekarang ini. Kapal yang diperlukan ialah DP2. Untuk makluman Yang Berhormat, DP2. Hai, Yang Berhormat, boleh saya jawab? Jawablah. Saya tak lari dua soalan yang dibawa. Pertama, beliau sendiri mengatakan Facebook dan juga Google, kenyataan yang dibuat di Malaysia kini semalam. Saya akan jawab satu persatu. Yang pertamanya, kita telah berbincang dua kali. Salah satu perkara yang dibawa oleh Telkom Malaysia, ini yang disebut data center. Tetapi sedangkan Yang Berhormat, di Malaysia, kita ada 19 kabel. Kemudian dua lagi dalam peringkat pembinaan, 21. Dan apabila berlakunya kerosakan, rerouting boleh dibuat. Pertama, dari segi teknikal. Kedua, Yang Berhormat kata mereka nak masuk ke Malaysia. Sekarang kita tak kata sekat. Kalau ada di bawah Persatuan Ship Owner Association Masa, ada ahlinya boleh buat, mereka menggunakan warga tempatan, kenapa tidak kita bagi peluang? Sama Yang juga Berhormat. Jones Act Yang Berhormat, masalahnya tak Seri dia jawab. ada. Belum. Yang Berhormat, beri Yang Berhormat Menteri jawab. Yang Berhormat telah tanya soalan, kita biarkan Yang Berhormat Menteri jawab. Ya benar, Yang Berhormat potong steam ni. Saya baru cakap pasal ni. Kita tetap benarkan, kalau tak ada kepakaran Malaysia, masa diberi masa tertentu, sebab tu saya kata dalam aplikasi online DSL, kita dah pendekkan masa. Betul Yang Berhormat kata 27 days. Tapi kalau lokal, dari segi mobilisasi, within 10 days, 10 hari boleh siap. Kalau ada, kenapa tidak? Yang Berhormat, saya Yang tanya. Berhormat sendiri kata, Ada tak sekarang ada kepakaran? Kejap. Sekarang ini, at this moment, semasa Yang Berhormat bagi meletakkan dasar kabotaj itu, ada tak syarikat yang mampu buat kerja itu? Sekejap. Ada ke tidak? Ada. Yang Berhormat, biar You are saya jawab. lying. Yang Berhormat, bawa tenang. Yang Berhormat Menteri tengah jawab ni. Silakan. Ya. Datuk ini Petua, ianya tidak beradab kata kita menipu. Sebab belum Ya. dengar jawapan lagi. Saya nak beritahu Yang ya. Berhormat, masa ni adalah satu proses, kita mendapatkan ulasan mereka sama ada kepakaran Malaysia atau tidak. Itu saja. Kedua, kalau ditanya ada tak kepakaran itu? Ada. Yang Berhormat sebut DP1, DP2. Saya pun 2 kali mesyuarat dengan mereka. Saya tanya kenapa ada keperluan untuk DP1, DP2. Dan apabila saya bawa dua-dua pihak, kami jadi pengadil, kita dengar. Apa yang diperlukan ialah kepakaran, technical know-how, bukan jenis kapal. Kedua, kalau dikatakan DP1, DP2 itu satu keperluan, kenapa syarikat-syarikat Malaysia masih lagi mendaftar di syarikat di Indonesia? Mereka melakukan kerja yang sama di perantau. Di Jepun juga, di Taiwan juga mereka buat kerja. Ini adalah syarikat milik Malaysia. Mereka merasa janggal, kenapa negara sendiri kita tidak bagi pengecualian kalau kita ada kepakaran. Sebab itu saya kata, dalam hal ini, saya kena tegangkan, Yang Berhormat,
satu pengecualian yang diberi oleh Yang Berhormat, akhirnya atas rayuan masa kita memikirkan ianya ada sesuatu yang tidak memudaratkan pelaburan asing. Sebab apa? Kalau mereka melabur di China ataupun melabur di Itu Jepun, tidak betul. masih ada Tuan kabotaj Ketua. polisi. Putus, Sama sekejap. juga. This is Soalan too ini much. telah ditanyakan oleh pihak masa kepada Telkom. Masih ada kabotaj polisi. Kalau mereka pergi ke US, mereka terpaksa juga berdepan dengan kabotaj polisi yang melindungi kapal-kapal Minta tempatan. penjelasan, Tuan Jadi Ketua. saya rasa dalam soal ini, kita telah mengambil pandangan semua. Jadi biarlah ianya sebagai satu kuasa yang telah diturunkan seperti diturunkan kepada Yang Berhormat. Yang Berhormat beri pengecualian. Kali Ya, ini minta cuma penjelasan. satu saja. Kita bagi sedikit selai masa kepada Persatuan Ship Owner Malaysia. Kalau ada kepakaran, gunakan kepakaran di Malaysia. Kalau tidak ada, mereka bebas dan kita boleh mempercepatkan proses itu. Itu yang saya nak terangkan kepada Yang Berhormat. Okay? Ya, minta penjelasan. Isu yang sama, boleh dapat penjelasan. Yang Berhormat, Minta ada dua tiga. penjelasan. Biar saya sikit lagi saya Ya, fahami. isu yang sama. Isu ini. Ya, Pak. Isu yang sama, kabotaj. Kalau masa diizinkan saya tak Yalah, ada saya masalah. tanya soalan Yang kerana Berhormat, ini melibatkan saya dimaklumkan telekomunikasi. speaker last 5 minit je. Okey. Silakan. Boleh tanya. Terima kasih. Pertama sekali, Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri, kita ambil masalah ini dari sudut aduan yang dibawa. Aduan yang dibawa adalah bila ada kerosakan, maka kerja pembaik pulihan mengambil 27 hari. Itu dengan sendirinya menunjukkan bahawa kita tidak mempunyai kepakaran yang mencukupi untuk menyelesaikan masalah itu. This is one of the problems that we have. Dan Yang Berhormat Menteri, saya terdengar di sini bahawa Yang Berhormat Menteri seolah-olahnya tidak tahu bahawa apabila kita buat perundingan dengan syarikat-syarikat yang besar ni, Facebook dan sebagainya, satu dari perkara yang mereka menuntut atau minta untuk kita pastikan bahawa masalah ini diselesaikan supaya mereka boleh buat pelaburan dalam negara ini. Selepas mereka buat pelaburan, kita reverse pula polisi tersebut. And Yang Berhormat Menteri, kalau Yang Berhormat Menteri fikir bahawa rerouting it is a solution to the problem, I think Yang Berhormat Menteri, you don't understand the problem at all. Yang Berhormat, Boleh dapat penjelasan yang sama. apa yang telah dihuraikan dalam Malaysia kini, kononnya bila line ni tak ada, dia tak boleh buat rerouting. Itu yang pertama. Saya tak kata tak boleh. Kenapa syarikat-syarikat Giant Tech ni, mereka juga membuat backup. Sama juga kalau Time.com di Malaysia, kalau rosak, dia mesti buat rerouting. Satu perkara yang sama It juga. doesn't solve the problem. Kedua, Ini masalah dia. Ya? biar saya jawab. Biar saya jawab, Yang Berhormat. Tak ada masalah. Saya boleh jawab. Sebab apa? Yang Berhormat kata 27 hari. Saya boleh tunjuk satu gambar raja pada Yang Berhormat. Kalau kapal itu ada di Malaysia, within 10 days, 10 hari boleh buat. Kenapa kita nak anak tirikan warga negara Masalahnya kapal tak ada, Yang Berhormat. Itu sebab That is the masalah- problem, you don't Masalah understand. dia itu. Yang Berhormat mungkin sudah outdated. Saya nak Apa maklumkan outdated kepada Yang data yang Berhormat, kita dapat daripada Kementerian saya nak Pengamputan? beritahu Tanya Yang pemain Berhormat, industri. Tanya pemain industri. Kalau ada orang Berhormat. lokal, dia boleh buat, tak ada masalah. sudah ada syarikat dibawa sebagai ahli masa yang boleh membuat kerja kerana mereka terbukti telah menjalankan aktiviti pembaikan yang sama di kawasan-kawasan serantau termasuk Indonesia, Singapura dan sebagainya. Ya, itu sebabnya kita Saya ada masalah boleh bagi 27 hari. pengesahan nama dan syarikat dan pada hari ini, You don't understand the problem. pada hari ini Yang Berhormat kena faham, masa juga telah mengesahkan oleh kerana ada dasar ini, mereka boleh menghidupkan capacity building untuk negara kita. Itu boleh Sebab tu mereka dilakukan buat tanpa reflagging di Malaysia. even with cabotage, that can be done. Yang Berhormat, That can be done. the cabotage policy Tapi soal covers dia, so adakah many. kita ada This is kepakaran? only Kita the tidak ada only kepakaran, exemption, oleh Yang itu Berhormat. mengambil masa 27 hari. Oleh itu kita Tidak. melihat perlunya Yang untuk kita Berhormat. mengatasi masalah ini kerana yang datang ke Malaysia untuk membuat data center dan sebagainya, mereka minta supaya kita ada satu sistem di mana ada masalah kita boleh selesaikan dengan segera. Apa masalah dengan perkara itu? Okey, saya Ini jawab. saja. It's as Apa simple as that. duduk? Saya jawab. Rerouting does not solve the problem, Mr. Minister. Yang It Berhormat. appears you don't know what you're talking about. Yang Berhormat, Ya, Yang Berhormat, saya mengatakan dalam konteks kalau dia kata data tu hilang, itu rerouting boleh Sekarang dibuat. konteks berbeza. You Kedua, didn't say that earlier. You didn't say that Yang earlier. Berhormat, saya Sekarang dah you jawab. tukar konteks. You are misleading the house. You do Yang not know Berhormat. what you're talking about. Did you say it earlier? Please sit down. Did you say it earlier? Yang Berhormat, You are not the saya. speaker. You are not the speaker. Yang Berhormat. So please.
Tak boleh If you cakap want itu. me Yang to- you rujuk want me to balik. resume my seat, no Saya problem. mula menjawab But seremban. don't mislead the House. You Saya tidak. have done it. Tadi nak kata nak Saya bagi mulakan peluang dengan kepada menjawab Kementeri apa yang Pengangkutan untuk dilaporkan jawab. dalam Malaysia kini Bagilah semalam. dia peluang untuk jawab. You datang sini cakap, tapi tak nak dengar soalan. Jawab. Kalau betul-betul jantan, let him ask you questions. Tanyalah. Okey, Menteri Yang boleh Berhormat. saya dapat Jantan lah. penjelasan tentang laporan ini? Kalau macam ni saya susah mau jawab Yang Berhormat. Menteri, Saya beritahu Yang Berhormat. Memang susah nak jawab. Saya pun boleh rasa daripada sini. You cannot answer because you do not know what to say. I can Jangan answer. putar balik sampai Saya bila. tanya Yang Berhormat. Saya tanya Yang Berhormat. Kalau kapal dari ASEAN paling dekat dari mana? China 7 days. Kenapa 27 days? Nombor satu, kita kena pasti jenis pembaikan apa. Kita sediakan tender, panggil 7 hari, 27 hari sampai sini. Itu kalau... You are lying again, Yang Berhormat Berhormat, Minister. The tak. 27 days bukan sebab kapal kena Belum. datang lama. Sebab proses itu. Sebab proses untuk memohon DSL perlu dirujuk kepada masa dulu. Itulah sebab itu saya bagi pengecualian. That's the issue. You don't understand. You don't answer the question. Yang Berhormat, saya cukup bersabar. Saya cuma nak kata, Menteri. kenapa tidak kalau kapal Malaysia boleh melakukan pembaikan? okey. Syarikatnya Optic Marine ada di bawah masa. Dia tak ada kapal yang diperlukan, Yang Berhormat. Ada. You ask the industry players, ask Google, ask Facebook. Ya. Tanya mereka. Yang Berhormat, Menteri Ini boleh tanya. perbincangan yang kita adakan. Ini laporan. You go and tell kalau macam people. itu Yang Berhormat, saya kita nak bagi beritahu Yang pengesyuaran, Berhormat, minta pelaburan asing datang, kemudian kita change just like that. tidak. Yang Doesn't make Berhormat sense. melirukan Dewan. Menteri, Bukan Bukan yang saya nak mengelirukan Dewan, beritahu saya Yang tahu Berhormat. saya berada dalam perbincangan tersebut. Kenapa? Bagaimana boleh mengelirukan Dewan? You were not in those discussions. I involved the discussion. Discussions to bring data centers in this country. Were you in the discussions? Yang Come on. berbincang, You are not in the discussion because you're not the minister concerned. Saya This tanya- is telecommunications. Yang Berhormat, Menteri. kita dapat pandangan Yang daripada Berhormat. MCMC, daripada Kementerian. Berhormat. Menteri, boleh dapat pengesahan. Ada laporan daripada Microsoft Boleh saya jawab? yang mengatakan Yang Berhormat. Yang Berhormat. Semua Yang Berhormat, sila duduk. Yang Berhormat Menteri, masa dah cukup. Yang Berhormat nak jawab cara bertulis ke? Yang Berhormat nak Okey. jawab? 2 minit saja saya gulung ya. Yang Berhormat. Yang Berhormat, sebelum Yang Berhormat Menteri, sebelum Yang Berhormat Menteri nak menjawab, kalau 2 minit Yang Berhormat Menteri tak mencukupi, saya takkan bagi masa. 2 minit. Menteri Bang tanya, laporan mengatakan Microsoft, Google, Facebook say transport minister's decision will affect quality of Malaysia's internet infrastructure and economy. Yang Berhormat, Ini laporan betul tak? Adakah Giant Tech ni, Tech Giant ini sudah merayu kepada kerajaan Perdana Menteri tentang keputusan Menteri? Memang Nak betul dapat apa satu yang dikatakan penjelasan. Tuan Berwas. Itu memang betul. Ianya akan mempunyai kesan. It is something that is so obvious and general. Tapi menteri saja tak boleh nampak. Yang Berhormat, saya nak ulangi, keputusan ini tidak dibuat secara unilateral. Dibincangkan antara 2 kementerian dengan pihak-pihak berkepentingan. Itu yang saya nak maklumkan. Kalau Yang Berhormat nak teruskan, tidak apa. Bagi saya mengatakan bahawa kita bagi peluang kepada masa. Kalau dalam tempoh tertentu tidak ada kapal Malaysia yang mempunyai kepakaran, maka kita buka. Itu bukan satu isunya. Jadi ini berlaku pada negara-negara jiran Jadi kita. sekarang terima yang mana mungkin dasar mereka itu tidak ada tetap kepakaran lagi dan diamalkan mungkin perlu oleh ada negara-negara untuk jiran. kita kaji semula. Itu adalah Jadi pendirian. sebagai So kesimpulan now Yang you Berhormat, accept it. bagi soalan-soalan Yang Berhormat yang tidak saya sempat jawab, saya akan buat secara bertulis dan seperti mana yang saya janjikan dan setiap satu akan kita jawab secara tertib. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya menjemput